Okey. Tajuk satu ni dia memang boring sikit sebab saya pun cepat tadi. Saya tak nak panjang-panjang itu, nanti dia boring. Okey, kalau tak ada apa kita teruskan dengan 7.2. Okey, cepat je 7.2 ni berkaitan dengan kesan fotoelektrik. Yang ni dah barulah masuk betul-betul dalam kita punya cerita pasal kuantum ni. Okey, kita dah belajar frekuensi, kita dah tahu pasal elektron kan. Lepas tu kita nak tahu pula bagaimana fotoelektron itu terhasil ataupun sifat-sifat dia bagaimana. Okey, kalau kita tengok sini, pada satu permukaan logam, ini kita belajar dah dulu-dulu sebelum kita belajar dah. Elektron ada pada permukaan logam. Maksudnya permukaan logam tu kaya dengan elektron, tapi elektron tu terikat dengan logam tu. Dia tak boleh dilepaskan, dia tak boleh bebas. Okey, jadi elektron tu. Jadi macam mana untuk kita nak bebaskan dia? Jadi saintis akan fikir, macam mana kita nak bebaskan elektron tu Okey, salah satu cara yang kita guna ialah kita bagi haba. Okay, kita panaskan elektron tu. Permukaan elektron panas, maka elektron tu akan vibrate, bergetar. Okay, elektron tu akan bergetar dengan lebih rancak dan dia akan dia terlepas daripada permukaan logam tu. Ikatan dia. Okey, itu salah satu cara lah. Tapi kita kena bagi suhu, haba, suhu yang tinggi. Ion ataupun elektron dibebaskan daripada permukaan logam dengan menggunakan kaedah pemanasan. Mana dia beri haba kat situ, barulah elektron tu terbebas. Dalam tajuk ini, kita tak guna haba. Kita guna foto ataupun cahaya lah. Okay, foto ni merujuk kepada cahaya. Jadi kita tembak dengan cahaya yang tertentu, elektron akan terbebas. Walaupun permukaan logam tu tak panas mana pun. Okay, itu yang kita nak tengok. Dan ada sedikit perbezaan lah. Okay, suatu permukaan logam disinari oleh alur cahaya yang mempunyai frekuensi tertentu. Mempunyai frekuensi tertentu. Maknanya logam tu Okay, kat sini dia kata elektron daripada logam itu dapat dipancar keluar. Fenomena ini dikenali sebagai kesan fotoelektrik. Bagaimana elektron itu terbebas ataupun disebut sebagai tercungkil keluar disebabkan oleh adanya satu cahaya yang dipancarkan pada permukaan logam itu pada frekuensi yang tertentu, maka elektron boleh dibebaskan. Itu yang disebut sebagai kesan fotoelektrik. Jadi kita nak tengok bagaimana selanjutnya frekuensi yang macam mana kan? Adakah tenaga apa-apa yang diperlukan di situ? Okey, begini cerita dia. Cerita dia diringkaskan. Yang pertama, apabila permukaan logam yang pekecahaya, logam yang lebih mudah bebaskan elektron Okey, elektron akan dipancarkan dari permukaan logam. Elektron ini dikenali sebagai fotoelektron lah. Okey, kalau you tengok term dia guna, dia masih lagi elektron. Okey, cuma elektron itu dibebaskan menggunakan kaedah pancaran cahaya. Jadi fotoelektron. Itu nama bagi elektron tu. Yang kedua, fotoelektron yang terpancar tadi ditarik ke anod. Ditarik ke anod yang berkeupayaan positif. Ini dalam satu tube lah, satu tube vacuum. Okey, pergerakan fotoelektron dari katod ke anod akan menghasilkan arus di dalam nita. Miliameter akan menunjukkan nilai arus. Nampak? Boleh faham step by step tu lah. Nombor 1 sampai nombor 3 tu. Okey. Jadi macam mana elektron sebenarnya pada peringkat awal elektron tu duduk pada logam ni. Logam ni disambung kalau kita tengok kat situ disambung dengan bateri yang negatif nampak disambung dengan negatif terminal. So kita kata dia katod lah. Okey. Jadi elektron berkumpul dekat katod. Lepas tu bila satu cahaya ditembakkan dengan warna yang tertentu, bila ditembak dipancarkan kepada logam tersebut, kemudian logam itu akan membebaskan elektron pada frekuensi yang tertentu. Jadi elektron tu akan terpisah daripada permukaan logam. Bila dia terpisah, dia nak pergi mana? Elektron kan bercas negatif kan? Oleh kerana dia bercas negatif, maka dia akan ditarik oleh anod yang bercas positif. Okey boleh. So nama-nama tu kalau kita tengok dia ada tertentu. You jangan main hentam je nama-nama dia. Semasa dia terbebas, elektron tadi terbebas dari permukaan logam tu, dia dikenali sebagai fotoelektron. Dia tu elektron lah. Fotoelektron tu apa? Elektron lah. Cuma kenapa ada perkataan foto? Sebab elektron tu dibebaskan menggunakan kaedah pancaran cahaya. Itu nama dia fotoelektron. Dia elektron juga sebenarnya. Okey, bila dia terbebas, kemudian dia bergerak.
Okay? Dia bergerak, dia menjadi satu alur, satu sinar, atau sinar itu juga pula dikenali sebagai sinar fotoelektron. Boleh? Sinar yang dibentuk oleh fotoelektron kita panggillah sinar fotoelektron. Habis cerita ataupun sinar, ataupun kita panggil sinar katod. Sebelum ni kita pernah dengar kan sinar katod kan? Sinar katod. Sebab apa? Sebab dia daripada katod dia menuju ke anod. Itu nama sajalah. Kemudian apabila dia sudah pergi kepada anod, dia akan lalu dalam litar tu, dia akan lalu dalam konduktor tu. Jadi konduktor ni akan membenarkan elektron tu lalu, dia akan pergi dalam litar, dan apabila masuk dalam litar, kita panggil dia fotoelektrik. Pernah dengar kan fotoelektrik kan? Jadi pergerakan fotoelektron dalam litar tu, daripada anod, dia singgah ke anod, kemudian dia akan masuk dalam litar, dia sudah jadi fotoelektrik. Okay? Okay, terms tu, you tengok terms yang kita guna. Mula-mula dia datang daripada fotoelektron. Lepas tu dia akan menjadi sinar katod ataupun sinar fotoelektron. Kemudian dia akan masuk dalam litar, dia jadi fotoelektrik. Okey, sambung lagi. Nanti kita akan nampak lebih jelas yang itu. Macam mana kita nak tahu adanya elektrik yang mengalir tu? Kan? Berdasarkan kepada bacaan miliammeter. Miliammeter ni sini ammeter lah. Tapi dia ambil bacaan yang kecil. So bila bacaan dia kecil, dia lebih sensitif. Dia lebih sensitif. Jadi bila dia lebih sensitif tu, kalau ada arus yang kecil pun dia tunjuk bacaan. Sebab tu kita guna miliammeter. Okey, litar ni sebenarnya putus. Litar ni bukannya litar yang bersambung, bukannya close circuit. Litar ni bukan. Dia putus. Dia putus kat mana? Dekat sini lah. Kalau tengok ni, dekat sini mana ada sambungan litar? Dia putus. Tapi kenapa ada bacaan ammeter? Itu yang membuktikan bahawa adanya pancaran elektron tu, adanya pergerakan fotoelektron tu. Bila ada fotoelektron tu mengalir, maka kita nampaklah dalam ammeter tu ada bacaan. Kalau tak ada lah. Kalau tak ada, makna dalam ammeter tu tak ada. Okey, so itu buktinya bahawa berlakunya pembebasan elektron tadi. Okey. Kalau you nak bayangkan, inilah basic bagaimana solar panel dihasilkan. Basic dia, solar panel tu dihasilkan macam ni lah basic dia. Maknanya ada elektron dikeluarkan daripada satu logam yang mudah membebaskan elektron. Jadi kalau suatu hari nanti kita dapat penemuan baru, katakanlah kita jumpa satu logam yang sangat mudah untuk membebaskan elektron. Frekuensi yang rendah saja boleh membebaskan elektron. Itu yang terbaik lah. Sebab apa? Sebab kita nak menghasilkan tenaga elektrik yang kita nak simpan dalam bateri, katakan. Nak simpan dalam bateri kan. Lepas tu kita tak naklah sampai duduk tengah panas je. Dia tak maulah tengah panas je. Jadi kalau satu logam tu, dia kena cahaya yang frekuensi dia rendah je, and then dia boleh membebaskan elektron. Maka itu logam yang terbaik lah. Lagi mudah dia bebaskan elektron, lagi bagus. Kan? Contoh logam. Okey, Lenny tanya, contoh logam tu apa cikgu? Contoh logam, kita tengok logam yang paling mudah lepaskan elektron. Saya tak hafal. Saya tengok dekat jadual berkala tu, logam mana yang paling mudah untuk lepaskan elektron valence dia. You tengok. Biasanya yang ada elektron valence satu lah. Untuk dia mencapai kestabilan dia tu. Dia belajar kan? Kestabilan duplex, kestabilan octet tu kan? Okay. So, ini dikaitkan kimia kan? So, kita tak nak sentuh banyak yang pasal kimia tu. Cuma nak beritahu adanya unsur yang mudah untuk bebaskan elektron. Ada unsur yang susah. Yang susah, dia takkan lepas. Dia punya ikatan yang kuat dia. Malah dia nak terima, dia nak ambil elektron. Dia tak nak lepas tapi dia nak ambil. Ada unsur, dia memang nak bagi elektron dia. You tengok, you check sendirilah dalam kumpulan mana tu. Okey. Lepas tu, ini rumus-rumus yang kita dah tengok tadi. Kita nak guna lepas ni. Okey, aktiviti ni sangat bagus kalau kita boleh buat lah. Ada kit pemalas Planck ni, kita nampak cahaya-cahaya tu menggunakan warna LED yang berbeza. Okay? Kalau LED warna merah, so cahaya yang masuk tu warna merah lah. Jadi frekuensi dia merah. Kalau kita guna LED yang warna biru, biru lah.
Dia tengok cahaya yang masuk ni kat sini. Cahaya yang masuk ni bergantung pada warna LED yang kita guna. Okey, saya tak nak jelaskan yang lebih lanjut. Kita pergi lagi. Sekejap ni. Yang ni. Ini nak buktikan lagi. Kita nak pergi ke tempat yang paling penting. Kita nak ada satu terms yang kita sebut sebagai frekuensi ambang. Itu penting untuk you faham itu. Okey. Voltan pengaktifan dikenali sebagai VA dah ni. Boleh diperolehi melalui pintasan negatif V. Negatif V itu voltage daripada graf I melawan V seperti yang tunjukkan. Yang 7.9 ni. So kita ada VA kat sini kan. Okay, ini pun buat daripada eksperimen. Dia buat eksperimen. Kemudian kita buat graf I melawan V. Kan? And then kita dapat satu graf. Bila kita plot, kita dapat satu graf. So yang dia sentuh ataupun dia cross pada paksi V tu disebut sebagai voltan pengaktifan. Okay. Apa itu voltan pengaktifan? Voltan pengaktifan tu dia adalah satu nilai voltan yang minimum yang diperlukan untuk menghasilkan arus. Maknanya kalau voltan di bawah nilai itu, arus tak ada. Arus tak mengalir. Itu masuk voltan pengaktifan. Okay. Kalau kita tengok kat sini, kalau voltan A ni kan, voltan A ni katakanlah contoh 2 volt lah. Saya ambil contoh 2 volt. Jadi satu logam tu dia perlukan 2 volt dia punya nilai voltan dia barulah ada arus yang mengalir. Kalau 1 volt kat sini, 1 volt dia tak mengalir lah, tak ada arus, kosong. Arus kosong. Tapi bila arus tu lebih daripada 2, katakanlah 3, barulah ada. Katakanlah kat sini 3 kan, 3, barulah ada arus, nampak? Ini arus, nilai arus kat sini. Kalau nilai voltan yang minimum lah maksud dia, voltan pengaktifan tu adalah voltan yang minimum untuk mengaktifkan, untuk menghasilkan arus, untuk menggerakkan elektron. Kalau dia tak cukup, elektron tak bergerak. Dia boleh bayang elektron ni arus ni dia adalah elektron yang mengalir, elektron yang dia disebut hanyut, elektron tu hanyut, yang bergerak lah senang. Okey, elektron yang bergerak. Bila ada elektron yang bergerak, maka adalah arus. Kalau tak ada elektron bergerak, arus tak ada. Jadi macam mana untuk menggerakkan elektron? Dia memerlukan beza keupayaan. Kalau tak ada beza keupayaan, arus tak mengalir. Ini tajuk elektrik. Tajuk elektrik yang belajar dulu. Dia ibaratkan seperti sungai yang mengalir. Sungai yang mengalir, kalau tidak ada beza keupayaan, sungai itu landai, jadi tidak mengalir, dia jadi tasik. Tasik tak mengalir, air dia tidak mengalir sebab dia tidak ada beza keupayaan. Air terjun ada beza keupayaan yang tinggi, ada tempat tinggi, ada tempat rendah. Sebab itulah air itu terjun, sebab dia ada beza keupayaan yang besar. Maka ada arus yang mengalir, air mengalir tu. Sama dengan sungai. Sungai pun ada beza keupayaan antara hulu dengan hilir. Ada beza keupayaan antara hulu dengan hilir, maka air mengalir. Okey, tapi tasik tidak ada. Tasik tidak ada beza keupayaan, maka air tidak mengalir di tasik. Jadi itu kita bayangkan seperti mana inilah. Jadi untuk mengalirkan air tu dia mempunyai nilai yang minimum. Minimum punya beza keupayaan. Kalau tak sampai beza keupayaan tu dia tak mengalir. Okey, so jadi kalau kita kan voltan pengaktifan, arus pengaktifan, okey, so ia memerlukan macam tu. Begitu juga nanti kalau kita jumpa perkataan frekuensi ambang. Frekuensi ambang pun macam tu juga. Frekuensi yang minimum yang kita perlukan untuk melepaskan elektron daripada permukaan logam tu. Maknanya kalau frekuensi tu tak lepas ataupun lebih rendah daripada nilai frekuensi ambang, maka elektron tak dibebaskan. Elektron tu tak cukup tenaga untuk dia dicungkil keluar. Maknanya tak berlakulah, tak berlaku foto elektron tadi. Okey, itu kita akan jumpa nanti. Jadi ada beberapa perkara yang penting. Yang pertama kat sini ialah voltan pengaktifan. Okey, ini memberi perkenalan kepada kita. Voltan pengaktifan. Lepas tu kita ada juga dipanggil frekuensi ambang yang mirip kepada konsepnya seperti voltan pengaktifan. Okey, itu kita akan lebih lanjut. Voltan pengaktifan mempunyai hubungan linear dengan 1 per lambda. 1 per lambda seperti yang tunjukkan darjah 7.10. Okey, yang ini 7.10. Okey, voltan pengaktifan melawan 1 per lambda. Nampak? Okey, dia songsang lah songsang bagi lambda. Tapi kalau kita kaitkan V dengan 1 per lambda, dia jadi macam meningkat secara linear. Kat sini meningkat secara linear. Tapi kalau dengan lambda itu sendiri, dia songsang. Maksudnya kalau lambda tinggi, voltan pengaktifan tu rendah. Okey, kalau dan sebaliknya lah.
Okey, so dia akan jelaskan nanti kat sini. Kecerunan graf VA melawan 1 per lambda. Okey, dia punya nilai M. Nilai M kat sini yang diberi ni, nilai M ni bersamaan dengan nilai HC bagi dengan E. Oleh itu nilai pemuala plan boleh ditentukan sebagai ME bagi C. Lepas ni H lah H tu. Pemuala plan tu H. Okey, so nilai plan tu boleh ditentukan dengan ME bagi dengan sebagai ME bagi dengan C. Bila kita buat perbandingan lah dengan persamaan linear Okey, ditunjukkan. Tak ada kat sini. Okey, ni beza di antara penghasilan Okey, kesan fotoelektrik berlaku apabila cahaya menyinari sesuatu permukaan logam. Elektron dalam logam menyerap tenaga dari cahaya dan terlepas ke permukaan logam. Ini saya dah cerita banyak tadi. Menurut teori klasik, dikata gelombang cahaya merupakan spektrum yang mempunyai tenaga selanjar. Itu secara klasik. Yang dikata tenaga selanjar. Tenaga selanjar apa tadi? Ingat balik. Tenaga selanjar tadi yang tidak ada sempadan yang tertentu kalau kita bayangkan. Okey, kesan fotoelektrik seharusnya boleh berlaku pada sebarang frekuensi gelombang cahaya. Kesan fotoelektrik boleh berlaku sebarang tapi bergantung kepada faktor-faktor yang tertentu. Okey. Kesan fotoelektrik seharusnya berlaku pada sebarang frekuensi gelombang ni, maksud dia kalau sesuatu logam dia boleh menghasilkan fotoelektrik. Maksudnya logam tu lagi baguslah berbanding dengan logam yang kita bagi pada tertentu saja, frekuensi yang sangat tinggi je, barulah dia membebaskan elektron ataupun menghasilkan fotoelektrik, kesan fotoelektrik tu. Maksudnya logam tu dia tak nak lepaskan lebih mudah lah elektron dia. Itu beza Okey, cahaya yang terang mempunyai kandungan tenaga yang tinggi dan boleh mengeluarkan elektron cepat. Ini kata-kata dululah. Cahaya yang malap pula mempunyai kandungan tenaga cahaya yang rendah, maka elektron memerlukan masa yang lebih panjang untuk menyerap tenaga yang cukup untuk bolehkan terlepas dan keluar dari permukaan logam. Okey, ini secara klasik. Ini dapatan-dapatan yang awal. Fizik moden, dia menyambung lagi eksperimen tu dan dia dapat satu benda yang berbeza. Okey, dia kata apa? Hasil eksperimen yang mengkaji kesan fotoelektrik menunjukkan bahawa pemancaran fotoelektrik hanya berlaku pada frekuensi gelombang cahaya yang melebihi suatu nilai tertentu. Maknanya tak perlulah dia lama, tak perlu dia keamatan dia tinggi, tapi dia bergantung kepada frekuensi yang tertentu saja. Tanpa dipengaruhi oleh keamatan cahaya. Maknanya kalau keamatan tu tak tinggi mana pun, asalkan dia capai ataupun dia pergi dengan frekuensi yang tertentu, maka dia boleh membebaskan fotoelektrik. Membebaskan fotoelektron. Fotoelektron juga dipancarkan serta-merta. Maknanya bukan perlukan masa yang lama kan, beberapa saat, beberapa minit, tak. Kalau kena saja pada frekuensi yang diperlukan itu, dia akan dibebaskan serta-merta. Itu yang dikata hasil daripada eksperimen baru dapatan fizik moden lah. Pada frekuensi cahaya tersebut sungguh pun keamatan cahaya rendah, walaupun keamatan cahaya yang rendah. Nampak? So ini yang menyebabkan berlaku perbezaan, perdebatan. Tapi bila dah berjaya dibuktikan, maka itu yang berlaku sebenarnya. Okey, sampai ke hari ini memang ini yang berlaku lah. That's why lah dia dah ada satu gap lah di antara dapatan yang dulu dengan dapatan yang lama, yang baru. Jadi saintis telah menggabungkan benda kedua-dua itulah, yang hasil tadi lah, yang kedualan dan sebagainya tadi. Okey, kalau kita bandingkan, ini telah diringkaskan kalau kita tengok ciri-ciri kesan fotoelektrik. Semakin tinggi frekuensi foto cahaya, semakin tinggi tenaga kinetik fotoelektron yang dipancarkan daripada permukaan logam. Semakin tinggi frekuensi, dikaitkan dengan frekuensi, semakin tinggi tenaga kinetik fotoelektron yang dipancarkan daripada permukaan logam. Okey, so ini kita nak tengok tenaga, tenaga yang dihasilkan. Ada dikaitkan dengan tenaga kinetik pula, kan? Kita kena ingat balik, tenaga kinetik ni dia melibatkan pergerakan, dan jisim. Mana kalau sesuatu tak ada jisim, dia tak boleh nak menjelaskan tenaga kinetik ni. Sebab itulah yang katakan cahaya itu, cahaya mempunyai, kalau dikatakan soalan macam cahaya punya jisim lah kan, sebab dia ada foton tadi. Bila ada foton, maka dia ada tenaga kinetik. Okey, yang itu yang nak dikembangkan selepas ini. Okey, kita ambil awal dulu itu. Nombor 2, frekuensi minimum yang dapat mengeluarkan elektron dikenali sebagai frekuensi ambang. Okey, jadi saya dah jelaskan tadi.
tahap ataupun satu aras frekuensi yang minimum yang diperlukan untuk dia membebaskan, untuk melepaskan elektron, itu dikenali sebagai frekuensi ambang. Kalau bawah daripada frekuensi ambang, elektron tak dipancarkan, tak dibebaskan. Okey, nombor 3. Tenaga kinetik fotoelektron tidak bergantung kepada keamatan cahaya. Memang kalau kita ambil balik formula tenaga kinetik itu memang tak ada dikaitkan dengan keamatan cahaya. Dia dikaitkan dengan V dan M. Ingat balik V dan M, iaitu jisim dan hal laju. Jisim dan V kuasa 2 tu hal laju. Keamatan cahaya yang bertambah tidak menghasilkan fotoelektron yang lebih bertenaga kinetik. Keamatan cahaya, maksudnya dia bergantung pada frekuensi. Dia bukan bergantung kepada keamatan cahaya. Ini dapatan moden. Fotoelektron dipancarkan secara serta-merta apabila permukaan logam disinar dengan cahaya. 1 sampai 4 ini adalah dapatan daripada eksperimen yang baru. Okey, so berlaku sedikit perbezaan dengan dapatan eksperimen yang sebelum ni. Ini nak diceritakan dalam 7.2, tajuk 7.2 ni. Maknanya bagaimana kesan fotoelektron itu terhasil dan bagaimana ia dihasilkan. Okey, so ini yang menjelaskan kita nak menuju lebih jauh lagi kat sini. And then sebelum tu ditunjukkan perbezaan di antara dua, bagaimana cara elektron itu dibebaskan daripada permukaan logam. Yang pertama menggunakan term ion. Yang menggunakan terma. Dan bila menghasilkan terma, dia menghasilkan term ion. Kita panggil term ion. Maksudnya ion yang dibebaskan daripada kaedah pemanasan. Okey, pengeluaran elektron dari permukaan logam melalui pancaran term ion mengambil masa yang lama. Maksudnya dia kena panaskan. Panas sampai satu tahap yang tertentu barulah elektron tu dibebaskan. Saya dah cerita tadi kan. Sebab apa? Sebab dia dah bergetar, mempunyai tenaga yang cukup. Lepas tu barulah dia terbebas daripada permukaan logam. Itu kaedah pemanasan. Sebab tu dia menggunakan perkataan terma. Manakala yang moden kita jumpa ni, pengeluaran elektron dari permukaan logam menggunakan foto ataupun cahaya. Ditembakkan saja dengan cahaya pada permukaan logam pada frekuensi yang tertentu, maka elektron tu akan terbebas. Itu dikenali sebagai fotoelektron. Boleh kan? So ada perbezaan sekarang ni. Yang satu menggunakan haba, yang satu lagi menggunakan cahaya saja. Okey, so ada dua perbezaan yang dah jumpa sekarang. Okey, ini frekuensi ambang lah, frekuensi minimum yang boleh dihasilkan. Baik. Daripada 7.2 ni kita diperkenalkan dengan apa tadi? Dengan frekuensi ambang, yes, frekuensi ambang. And then kita ada voltan yang minimum tadi. Dan juga kesan daripada frekuensi air ni. Okey, dah kenapa tu magnesium? Okey, itu logam logam yang tertentu mempunyai frekuensi ambang yang tertentu. Dia bukannya semua logam sama. Okay, logam yang berbeza tapi dipancarkan oleh cahaya yang sama, dia bukannya semua akan membebaskan elektron. Begitu juga dengan logam yang berbeza dipancarkan dengan cahaya yang sama. Jadi mungkin ada setengah logam, dia boleh menghasilkan kesan fotoelektron. Fotoelektrik terhasil. Okay, sebab frekuensi ambang dia pada sesuatu logam tu dia berbeza. Frekuensi cahaya ada beza juga. Frekuensi cahaya lah. Okay. Cahaya fotoelektron tu boleh jadi cahaya apa-apa je. Cahaya fotoelektron. Fotoelektron tu bukan cahaya. Fotoelektron lah. Sinar kot. Nak sebut sinar kot kan. Sinar fotoelektron tu boleh jadi cahaya apa-apa. Asalkan capai frekuensi ambang. Sinar fotoelektron boleh terhasil disebabkan oleh apa-apa cahaya yang mempunyai frekuensi yang tertentu. Itu maksud dia. Kalau frekuensi itu tidak mencapai tahap minimum yang diperlukan, maka sinar ataupun fotoelektron tak terhasil. Okey tak? Asalkan capai frekuensi ambang lah. Apa-apa cahaya pun dia boleh menghasilkan fotoelektron. Saya harap ia faham Aiman? Okey, kenapa fotoelektrik dipancar serta-merta dari permukaan logam apabila disinari dengan cahaya berfrekuensi?
berfungsi ambang itu memang sifat dia lah. Sifat dia. Sebab kita bayangkan macam ni, dia nak beritahu kita dia bukan macam haba tadi. Kalau haba kita bagi lama sampai dia panas, cukup panas baru dia lepas. Bukan. Kalau menggunakan kaedah foto ni, foto cahaya ni kan, dia tembak dengan frekuensi ambang, lepas tu dia terus keluar. Macam seolah macam kita petik Swiss je. Kita petik Swiss, kan, Swiss on, maka ada arus mengalir. Ada arus mengalir. Macam tu je. Maknanya serta-merta. Bukannya kita on Swiss, tengah tunggu lama, baru ada arus kan, baru lama, baru lampu menyala. Tak. Dia terus automatik. Sebab dia dah sampai ke tahap, kena je pada batu, elektron terus tercungkil je. You boleh rasa tak benda tu hebat? Kan? Benda ni kan? Dia macam, kalau kita belajar tajuk elektronik, kita ada term ion kan? Term ion dalam vacuum, tu bekas tube vacuum tu, kita perlukan panas, kita panaskan logam tu dengan filament pemanas tu kan. So bila dipanas, dia akan membebaskan elektron. Mana ada masa. Tapi bila kita tajuk ni, kuantum, penemuan moden, dia kata pada frekuensi tertentu tu, dia tak perlu kita tunggu lama, dia serta-merta boleh dibebaskan. Macam mana panel solar berfungsi. Okay, panel solar tu basic dia macam yang saya kata tadi. Basic dia. Bila kita panel solar ni, dia akan ada litar, dia ada satu logam yang mudah membebaskan elektron lah. Kalau kita jumpa logam yang baru, logam yang memang lagi mudah punya, lagi bagus. Sebab itulah sekarang teknologi baru, dia nak menghasilkan fotoelektrik, pengaliran dalam litar tu. Contohnya litar tu apa? Litar tu apa? Litar elektrik tu untuk menyalakan lampu jalan kan? Lampu jalan. Kita tak nak lampu jalan tu, biasanya lampu jalan kita nak waktu malam. Kan? Lampu nyala waktu malam. Waktu malam tak ada matahari. Kan? Dia boleh bayangkan. Kalau waktu siang menyala sebab ada cahaya matahari, okeylah, itu biasalah sebab dia menerima cahaya untuk membebaskan elektron tu. Tapi sekarang ni kita nak waktu malam. Jadi kalau kita nak fotoelektrik tu berlaku pada waktu malam, kita perlukan logam untuk buat solar panel tu daripada bahan yang sangat mudah untuk membebaskan elektron. Dengan kata lain, dia mempunyai frekuensi ambang yang rendah lah. Boleh bayang frekuensi ambang dia rendah. Maknanya dia kena cahaya yang frekuensi yang rendah pun dia akan boleh membebaskan. Apatah lagi kalau dia dalam keadaan keamatan yang rendah. Kan? Tadi kan kita kata dia tidak dipengaruhi keamatan cahaya kan. Tapi dia tengok pada cahaya tu rendah. Sebab itulah dah ada sekarang, bukan tak ada. Dah ada sekarang solar panel yang boleh jana tenaga elektrik pada waktu malam. Dah ada kan. Dia cuma kena pancaran cahaya bulan je. Sebab cahaya bulan tu kan pantulan daripada cahaya matahari. Jadi kalau frekuensi dia sama, frekuensi daripada bulan dengan daripada matahari, frekuensi cahaya tu sama, maka dia memerlukan frekuensi, bukannya keamatan. Jadi walaupun keamatan itu rendah, tetapi frekuensi ambang tu ada, capai, mana diperlukan. Maka dia akan menghasilkan arus elektrik. Walaupun tak ada terang macam waktu siang. Boleh bayang kan? Okey. Kaitan keamatan cahaya dan tenaga kinetik fotoelektron. Tak apa. Memang nak bersoal, kita nak bertanya, kita sembang-sembang kat sini. Sebab ada jumpa ke soalan tak pasti jawab. Okey. Kaitan keamatan cahaya dengan tenaga kinetik fotoelektron. Okey. Dia macam ni. Keamatan cahaya tadi, kan kita baca tadi ada dua pendapat kan? Dua pendapat. Satu kajian yang lama, satu kajian yang baru yang ini. Okey. Saya jelaskan semula ni. Elektron dalam logam menyerap tenaga dan cahaya dalam permukaan. Okey. Menurut teori klasik, dia kata gelombang cahaya merupakan spektrum ini. Okey, fotoelektrik seharusnya berlaku frekuensi cahaya terang. Ni cahaya terang. Dia kata cahaya yang terang mempunyai kandungan tenaga yang tinggi dan boleh mengeluarkan elektron dengan cepat. Cahaya yang malap pula mempunyai kandungan tenaga cahaya rendah, maka elektron memerlukan masa yang lebih panjang untuk menyerap tenaga yang cukup untuk membolehkannya terlepas dan keluar dari permukaan logam. So ini adalah dapatan ataupun kajian yang lama lah kita kata kan. Tapi adakah dia salah? Dia tak boleh ke salah kan? Dia juga boleh ada kebenaran dia.
Okey, hasil eksperimen yang mengkaji yang kesan fotoelektrik menunjukkan bahawa pemancaran fotoelektron hanya berlaku pada frekuensi gelombang cahaya yang melebihi suatu nilai tertentu tanpa dipengaruhi oleh keamatan cahaya, Pak. Jadi yang dulu punya eksperimen, yang dulu punya kajian, dia kata cahaya, tapi dia menghasilkan fotoelektron yang dululah. Tapi dia memerlukan keamatan yang tinggi. Cahaya yang diberikan keamatan tinggi itu mungkin cahaya yang sudah sampai ke tahap frekuensi ambang. Faham Kalau kalau dia tak sampai frekuensi ambang, dia bagi terang macam mana pun dia tak bebaskan elektron. Tapi kenapa ada K dibebaskan elektron? Kerana bila dia dah bagi satu keamatan yang tinggi, dia dah jadi panas. Jadi elektron tu dibebaskan bukan disebabkan oleh frekuensi ambang tadi, tapi disebabkan oleh faktor haba, panas. Jadi dibebaskan. Walaupun dia tak sampai frekuensi ambang. Jadi kalau kita fikir kat sini ada kan disebutkan dua kaedah. Satu menggunakan haba, satu menggunakan frekuensi walaupun dia tak panas kan. Jadi dua-dua ni berlaku. Sebab tu saya kata tadi bukan satu benda yang salah atas tu. Yang lama, yang baru pun betul, yang atas pun betul. Tapi dua-dua tu mungkin dia berlaku pada keadaan yang bersama. Contoh dia ada macam ni. Kalau kita buat subset macam ni kan. Ini kaedah lama. Ini cara ni lama punya. Ini yang baru. Okay, ini yang baru. Di antara yang baru dengan lama dia ada subset kat sini. Okay, dia ada satu tempat yang bersilang. Tempat inilah mungkin yang dimasukkan sebagai frekuensi ambang tu. Yang ini. Tempat yang bahagian ni. Maksud saya, yang lama tu dia memberi, dia tak fikir pasal frekuensi. Dia fikir kalau keamatan tinggi akan menghasilkan tenaga yang besar. Kan? Padahal semasa dia membuat frekuensi keamatan yang tinggi tu sebenarnya memang dah sampai, memang cahaya digunakan itu memang dah sampai ke tahap frekuensi ambang. Okey Jadi kalau dia sampai ke frekuensi ambang, lepas tu dia pula keamatan dia tinggi. Keamatan tinggi dah sampai ke tahap yang menyebabkan dia jadi panas. Jadi sudah pastilah tenaga itu lebih besar berbanding dengan dia tak sampai frekuensi ambang. Tak sampai frekuensi ambang, lepas tu dia pula malap, dia lemah je. Lagilah dia tak ada apa-apa kesan. Okey Jadi kalau kita nak kaitan keamatan cahaya dan tenaga kinetik tu, dia akan memang ada kesan, tapi dia kena sampai frekuensi ambang. Kalau keamatan cahaya tu tinggi, tetapi kalau dia tak sampai frekuensi ambang, dia tak bebaskan. Melainkan bila dia sampai ke satu tahap yang pemanasan yang tertentu, maka dia dibebaskan. Tapi bukan melalui fotoelektrik. Bukan fotoelektron. Dia sudah jadi term ion. Bila dia dah sampai ke tahap panasan yang tinggi.